الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama berada di masjid. Kemudian kita diberi kesempatan untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ajru mu'tamirin tammal umrah. ومن راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فله أجر حاج تام الحجة." أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut keistimewaan orang yang pergi ke masjid untuk mencari kebaikan, antaranya ialah belajar dan sebagainya. Riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa-siapa yang berpagi-pagi ke masjid dengan dua tujuan. Tujuan pertama ialah untuk belajar, ataupun yang kedua ialah mengajar. Sama ada yang mari untuk belajar ataupun mengajar, maka dari segi pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ajru mu'tamirin, pahala macamlah pahala dia buat umrah sempurna umrah dia. Dan siapa-siapa yang mari pada waktu petang ke masjid, malam lah, mari belajar lepas maghrib, sebagainya kuliah maghrib, dia mari semata-mata untuk belajar ataupun mengajar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falahu ajru hajj, baginya pahala orang buat haji tamal hijjah, haji yang cukup sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua satu keistimewaan besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang yang berpagi-pagi mari masjid kerana semata-mata untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harap insya-Allah pahala umrah, pahala haji Allah Subhanahu wa taala akan kurnia kepada kita pagi ini insya-Allah taala. InsyaAllah tuan-tuan semua, saya hari ini nak baca satu hadis yang merupakan wasiat pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat radhiyallahu taala anhum, iaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala. Dan hadis daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, awsani khalili bi khisalin min al-khairi, awsani alla anzura ila man fawqi ila man huwa fawqi wa an anzura ila man huwa duni, wa awsani bihubbil masakin wad-dunu minhum, wa awsani an asila rahimi wa in adbarat, wa awsani an la akhafa fillahi lawmata laimin, wa awsani an aqula al-haqq wa in kana murran, wa awsani an ukthira min la hawla wa la quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Rawahu Tabrani wa Ibn Hibban fi sahihihi. Tuan-tuan semua, satu hadis hari ini insya-Allah kita akan dengar wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebut wasiat ni mana satu benda penting lah. Kita selalu dengar kalimah wasiat ni biasanya orang nak mati. Dan kata lain, orang yang dengar wasiat ni memiliki perhatian lebih lah. Apatah kalau wasiat tu harta kalau ke mana dak.
pakat bagi tumpuan. Itu dikatakan wasiat. Maknanya hari ini kita akan tengok satu pesanan yang Rasulullah SAW supaya kita nak ambil cakna kepada kandungan wasiat Nabi SAW. Di mana hari ini wasiat ni dikongsi oleh satu sahabat radhiyallahu taala anhu, iaitu Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala. Satu peribadi yang kita pernah dengar cerita dia banyak kali lah, iaitu nama dia Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu taala. Nama ni jarang kita dengar lah, cuma kita dah dengarnya Abu Zar lah. Hatta orang Melayu pun ada tak lah nama Abu Zar. Comelah kena sejarah yang begitu hebat yang ada pada salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Zar ni tua semua, mana yang saya dah sebut umur dia adalah di antara generasi awal. Orang yang masuk Islam tak sampai 10 orang kalau tengok dari segi sejarah lah. Di mana dikatakan orang nombor 4 ataupun orang nombor 5 lah masuk Islam. Apa dia ni Islam kan diri bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia ni memang daripada awal lagi Allah Subhanahu wa taala dalam hati dia memang tak minat kepada sembah berhala. Walaupun kaum dia ni sembah berhala, dan begitulah budaya orang Arab dulu, kabilah-kabilah dan sebagainya, di mana dia orang telah dirusak oleh satu orang yang mana bawa amal apa ni sembah berhala. Ambil daripada Syam sana mari tak Mekah, ganti nama Nabi Ibrahim, ganti apa dia ni agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu semua dia ni antara orang yang Allah Taala bagi mikir ke dia, di mana dia rasa tak pernah sabar sikit abuk lah. Dalam hidup kita ni kita buat benda kemudian kita sembuh. Buat batu atau buat kayu ke apa semua, buat satu bentuk kemudian kita sembuh. Di mana satu benda yang bagi dia tak logik lah, tak sesuai dengan apa dia ni ngakal dia bagi dia saya tu lah. Bagaimana Tuhan kita buat kemudian kita sembuh. Cek tak ada apa satu pun beri manfaat pun tak ada, kemudian beri mudarat pun tak ada. Akhir sekali tuan semua apabila dia dengar di sana di Makkahul Mukarramah ada orang bawa Islam iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia terasalah sangat apa dia nak tahu apa dia. Sebab dalam hidup dia kalau boleh dia rasa nak agama lah yang dia rasa boleh selamat dia, yang dia rasa yakin agama tu ada betul. Apabila bunyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa Islam di kota Makkahul Mukarramah, dia mula sekali dia atas adik dia cari maklumat apa semua, kemudian lepas tu balik bagi laporan ke dia. Dia rasa tak puas hati nak dengar sendiri. Dia pergi kemudian tertuas duduk sana 3 hari atau berapa hari lah. Kemudian dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia isytihad Islam. Dan apabila dia isytihad Islam tuan-tuan semua, di mana yang kita dah sebut sebelum ni, Nabi pesan awal jangan sekali-kali bawa benda ni kepada orang Quraisy. Jangan sekali-sekali sapa Islam kamu ni kepada Quraisy. Bagi orang Quraisy yang masuk Islam macam murtad lah, bukan macam itulah. Kalau kita lah ni ibarat macam murtad ni orang tak minat, orang tak kenal belakang. Lepas tu Rasulullah pesan bahawa jangan sekali-kali Islam kamu ni sebar kepada orang lain. Tapi dia tuan-tuan semua, dia kerana boleh jadi rasa semangat, boleh jadi nak sapa molek kepada orang lain, dia langgar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langgar tu bukan semata-mata langgar tak, tapi dia niat, dia rasa dia lagi mampu nak sapa bagi gini. Bagi dia satu benda yang cukup besar nilai, satu cahaya kita panggil gitulah, yang dia rasa dia dah dapat cahaya ni, dia nak sapa juga kepada orang lain. Dan bila sapa ke orang lain, faham lah tuan-tuan semua, pakat bagi tiba belakang lah. Pakat mereka katok dia apa semua. Last sekali pergi jumpa balik dengan Nabi SAW, Nabi peringat dia balik. Nabi kata dah pesan dah, kan jangan cerita ke orang ke apa semua kan. Last sekali tuan semua Nabi minta supaya dia balik rumah dia, kampung dia, kemudian berdakwah. Kehebatan Abu Zar ni tuan semua, apabila dia dapat mandat daripada Nabi SAW untuk balik dakwah, memang dia buat kerja sungguh. Apatah lagi orang Islam ni, apabila dia seorang Muslim, kerja-kerja dia dakwah ni kerja satu kerja yang tak dapat bisa daripada kehidupan seorang Muslim. Ajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja ni bukan kerja tu lebah, bukan kerja tu tapi kerja kita semua. Ajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir sekali tuan semua dia balik, dia seorang daripada kampung dia, kabilah dia mula berdakwah. Dan akhir sekali tuan semua, hebat tak hebat dia ni, boleh katakan keseluruhan apa dia ni kabilah dia telah menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala. Dan tentu semua dia ni dah sempat hidup lebih kurang tahun 32 Hijrah. Dia mati pada tahun 32 Hijrah.
Lepas daripada Nabi meninggal tahun 11 Hijrah. Gitulah baki-baki hidup dia. Hari ini insya-Allah tuan-tuan semua kita dengar sikit apa yang dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, ausani khalili. Dia kata telah bagi wasiat kepadaku kekasih aku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rapat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai peringkat dia panggil apa dia ni macam kekasih dia lah. Ini nak cerita bagaimana kehebatan ataupun rapatnya hubungan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan kasihnya sahabat ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, ausani khalili bi khisalin minal khairi. Ada beberapa perkara yang Nabi pesan benda-benda molek yang diminta supaya kita pakat-pakat buat. Tuan-tuan semua, kita faham seumurlah Nabi ni kalau pesan ke apa semua satu benda yang besarlah di segi nilai dia. Dan Nabi adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja dia adalah untuk bawa manusia kepada kebaikan. Gapo saja yang Nabi ajar, kita yakin dia adalah satu benda yang beri keuntungan kepada kita. Dan Nabi pun tak cakap kecuali benda tu arahan ataupun wahyu ataupun bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang Islam ni apabila bunyi Nabi memang gitulah hidup dia sami'na wa ata'na. Dia tak macam orang lain. Kalau kita dengar, kita kena cek dulu barang tu betul ke tak. Tak. Kalau orang lain kita kecek, dia kecek tu betul atau tak betul. Tapi kalau Nabi sebutin, tuan-tuan semua memang tak ada gapo dah. Kalau Nabi sebut gapo, kita bersedia untuk dengar. Sami'na wa ata'na, bersedia untuk dengar dan untuk taat gapo yang dikeluarkan diarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada saya sebut tadilah, sebab Nabi ni tak cakap kecuali benda tu adalah arahan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak cakap kecuali wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara wasiat pertama sekali tuan-tuan semua yang dikongsi oleh Abu Zar ni kepada dia. Nabi kata, wa awsani an alla anzura ila man fawqi wa an anzura ila man huwa duni. Yang pertama sekali Rasulullah SAW dalam kehidupan kita ni, kita kena tengok, jangan tengok orang atas. Orang atas maknanya orang dah lebih-lebih ke apa, jangan tengok dia memang tak ada lagi kita lah. Dari segi apa ni, dari segi harta dia, pangkat dia, apa semua kan. Jangan tengok ke dia lah. Dalam hidup kita untuk menjaga ketenangan kita, bahagia kita kena tengok ke bawah. Apabila kita tengok ke bawah ni, kita akan rasa besarnya nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita ke mana. Kalau tengok orang atas kan memang ada kejar, tak ada sama adik kita ni. Nak kejar apa semua, tak ada sama adik kita. Allah sekali jadi gitu, jadi jam hidup kita dan sebagainya. Betul Rasulullah SAW nak ajak kita dalam jalan kehidupan ni, bukan sekadar maknanya apa dia ni, kita nak supaya benda tu bahagia dalam kehidupan kita. Maka di antara benda yang belum mendatangkan bahagia dalam hidup kita ni, kita Rasulullah ajak kita jangan kita tengok orang-orang yang kaya-kaya lebih-lebih kita. Memang tak ada lagi kita untuk nak kejar lah. Kalau nak tengok, Rasulullah kata tengoklah pada orang-orang bawah ni. Bila kita tengok orang bawah ni, tuan-tuan semua, di antara faedahnya ialah kadang-kadang kita akan rasa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Macam kita pergi hospital, tuan-tuan semua, kita pergi hospital, kita ni banyak ada doktor manis berapanya kan, banyaklah penyakitnya. Tapi kalau kita pergi hospital, orang yang memang masalah kesihatan ke apa semua, kita rasa kita ni alhamdulillah sihat lagi kita ni. Dah, kalau sebelum ni kita rasa kita ni habislah, kita tahu dah kawari apa semua dah. Tapi kalau kita pergi hospital, kita tengok orang yang bermasalah kesihatan ke apa semua, masa itu kita akan ingat rupa-rupanya besarnya, hebatnya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Kita rasa bahagia hati kita. Kalau ke mana? Begitulah dalam jalan kehidupan. Nabi ajak kita dalam jalan kehidupan dari segi kebendaan lah. Nabi kata kalau nak tengok, jangan tengok orang-orang atas-atas, janganlah. Ya, kalau nak tengok ke bawah, insya-Allah dia boleh bantu kamu, dia boleh bina kehidupan kamu ke arah yang lebih baik. Tapi kalau ilmu, kalau apa semua, kita kena tengok, kita kena jar orang yang kuat ke apa, memang kita nak macam itulah. Tapi di segi kebendaan, Nabi kata kalau boleh tengoklah ke bawah, insya-Allah dia boleh bantu kamu, dia boleh buat kamu kepada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan semua di antara satu kaedah kehidupan kita bermasyarakat ni. Nabi SAW ajak kita supaya maknanya gitulah, di segi kebenaran apa semua kita diajar nak jaga hati kita, nak jaga kebahagiaan kita, nak jaga hati kita dan sebagainya. Tuan-tuan semua kita diajar supaya tengok orang-orang yang lebih bawah daripada kita. Kemudian wasiat yang kedua pula ialah wa awsani bihubbil masakin.
Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat supaya kita ni syukur kepada orang miskin. Allah, kita ni kalau boleh syukur kaya, kalau boleh tupai dia, kalau ke mana kan. Ini dia bercanggah dengan budaya hidup kita. Kita kalau boleh nak saing, nak berpura-pura depa kaya ke apa semua kan. Tapi dalam Islam tu semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita ni kepada dia supaya kita ni cinta kepada orang miskin. Cinta kepada orang miskin lagu mana? Cinta kita tengok keadaan dia, kita tolong dia, kita bantu dia, kita menyelesaikan urusan dia apa semua. Dan kita apa dia ni bersama dalam apabila dia bahagia kita bahagia, apabila susah kita buat susah juga. Begitu kita panggil apa dia ni cinta apa dia ni kepada golongan miskin. Tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup Nabi ni, hatta dalam doa Nabi selit apa dia ni supaya Allah Taala tanya dalam hati kita ni cinta kepada orang miskin. Lepas tu sana ada riwayat mengatakan Nabi pernah diwasiat oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun Nabi wasiatlah, Nabi kata iza sallaita faqul Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin. Antara yang Nabi kata apabila kita semaya, lepas semaya ke apa semua ni, doa ni Nabi kata. Ini tuan-tuan semua di antara doa yang Nabi ajar kita. Dalam doa ni Nabi selit juga supaya Allah Ta'ala tanya dalam hati kita ni cinta kepada orang miskin. Okay, maknanya barang ni barang besar lah di segi nilai di segi Allah Ta'ala lah tuan-tuan semua. Walaupun orang yang pakat toksik belakang bersaing orang miskin, tapi di segi Islam orang miskin di antara orang yang buat rahmat, orang yang buat kebaikan kepada kita. Sebab apa tuan-tuan semua, orang miskin ni dia banyak perkara yang kita boleh bantu dia. Kalau ke mana? Peluang-peluang untuk kita dapat pahala memang banyak kalau banding dengan orang ada kemudahan. Ya, orang miskin kita boleh tolong jiwa dia, beri kegembiraan ke dia, kita tolong banyak perkara yang berpediah ni, cakna yang kita buat pada dia tu mana pulangan pahala akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa doa yang saya sebut ni Nabi sebut dalam, Nabi kata apabila kamu semaya katalah, ataupun lepas semaya bacalah doa ni. 3 perkara Nabi doa dalam hadis, dalam riwayat ni mengatakan, pertama sekali, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta kepada engkau supaya aku ni boleh buat benda barang-barang molek. Ya, bab benda buat barang molek ni dia adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah tuan-tuan semua nak buat barang molek ni. Nak zikir Allahu akbar, nak zikir la ilaha illallah bukan mudah kadang-kadang. Kalau ke mana? Kita nak buat kebaikan ni kalau bukan daripada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan mudah untuk kita buat. Lepas tu dalam doa yang Nabi ajar kita, Nabi kata Allahumma inni as'aluka fa'ilal khairat. Itu pertama sekali, ya Allah, aku minta kepada engkau supaya aku ni mudah untuk buat benda-benda molek. Yang kedua Nabi kata watarkal munkarat. Yang kedua ialah tinggal barang-barang mungkar. Dalam kehidupan seorang muslim 2 perkara ni yang kita disarankan lah. Lepas tu kalau sebut takwa 2 perkara lah, buat benda itu yang suruh, kemudian jauh daripada Tuhan larang. Ini di antara tuan-tuan semua benda-benda yang Nabi banyak-banyak doa ni dan Nabi ajar dalam doa kita. Pertama sekali fi'lal khairat, buat kebaikan. Yang kedua pula ialah minta Allah Ta'ala tolong kita supaya kita boleh tinggal benda-benda mungkar ni. Dan benda-benda mungkar ni tuan-tuan semua juga, kalau orang yang biasa dengan benda mungkar, istiqamah kita panggil, payah juga nak tinggal kadang-kadang. Saya pernah buat cerita kepada tuan-tuan sebelum ni. Ada satu orang 14 kali dia masuk penjara di pusat pemulihan di Macan. Betul lah, saya ustaz situlah. Ustaz mengajar orang masalah. Moleklah baguslah. Siapa satu masa tuan-tuan semua, demo ni buat demo ni memang hari nak tubik tu ramai duk tunggu. Fufuk dia pakat mari tunggu dah. Pintu pagar pakat nak sambut berkira macam itulah. Ada satu orang kata dia, ustaz kata dia, saya ni lepas ni boleh jadi mari pulak sini, dia kata gitu boleh jadi. Nak cerita yang tuan-tuan sama nak boleh jadi sebati barang itu, barang-barang mungkar. Barang-barang tak molek. Siapa ada pikir dia sebut satu kali kata dia lepas ni boleh jadi saya sampai sini pula, kata ustaz kata dia. Nak cerita gitulah, nak cerita macam saya sebut tadilah, makna nak tinggal benda mungkar ni kalau bukan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan barang itu barang mudah sebenarnya. Sebab tu di antara doa yang Nabi doa tadi ialah watarkal munkarat. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah supaya aku boleh tinggal perkara-perkara mungkar. Yang ketiga yang Nabi selit doa dalam doa yang saya sebut ialah wahubbal masakin. Yang ketiga ni adalah minta Allah Ta'ala tanya dalam hati kita ni cinta kepada orang miskin.
Payah juga ni nampak orang miskin tambah-tambah nak ponok mereka baik kita rasa benci sangat tengok orang miskin. Mana tu semua kalau kita ada perasaan kita ni marah ataupun tak minat kepada orang miskin ataupun benci kepada orang miskin, kita ada masalah. Ya, kita ada masalah dari segi keimanan, dari segi Islam kita bermasalah. Sebab Nabi SAW ajar dalam doa ni supaya kita ni hubbal masakin. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku apa dia ni, orang yang suka kepada apa ni, kepada orang miskin. Suka tu makna bukan makna suka dia miskin, tak suka kita nak bantu dia, nak tolong dia dan sebagainya. Tentu semua kalau kita perhati dalam Quran dah, kalau kita baca Quran, antara sifat ibadur rahman ataupun di antara sifat orang soleh ni apa dia tersebut. Dia kata apa dia ni, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Di antara sifat apa ni orang soleh ni, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Taala bagi harta dia akan tunai hak dia kepada golongan-golongan miskin atau golongan terlantar dalam masyarakat. Siapa gitu tu semua Allah Taala kaitkan pribadi muslim ni dengan kebaikan yang dia buat kepada golongan miskin ataupun golongan terlantar dalam masyarakat. Dan kalau kita perhati Al-Quran juga tu semua kita dapat tiada dalam neraka Tuhan ni, satu neraka dia panggil neraka Sakar. Neraka ni banyak nama sesuai dengan kesilapan, sesuai dengan apa jenayah dia orang manusia buat. Ada satu neraka tu dikenali sebagai neraka Sakar. Kalau mengikut dalam Quran, kalau tuan-tuan baca dalam Quran, di sana Allah Taala bawa satu perbualan dari kalangan ahli neraka. Allah Taala cuba ambil satu episod bualan pun dia panggil hiwar, perbualan di antara ahli neraka ni, cuba sebut dalam Quran dan pakat-pakat kita baca ramai-ramai. Pakat baca tu bukan maknanya kita nak sedap-sedap tak, supaya kita boleh mengelak diri kita jangan jadi macam ni. Sebab kalau jadi macam ni masalah besar, kita boleh jadi kita duduk situ juga depan ni. Kemudian perbualan di kalangan mereka, masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul masakin wa lam nakun nut'imul miskin. Tak, maknanya dak buat sama-sama ni buat apa lah kata kita masuk neraka ni, batu paling orang tu paling buat apa kita masuk neraka Sakar ni. Mari masa-masa cari alasan sebab gapo sebenarnya yang menyebabkan dia orang masuk neraka. Orang tu pakat bicara sama-sama, kemudian dia buat rumusan. Kalau mama bicara-bicara tu sebab apa kita duduk sini ni. Maka rumusan dia orang tiga perkara yang menyebabkan dia masuk neraka Sakar. Yang pertama sekali adalah qalu lam nakum minal musallin. Yang pertama sekali kita bukan termasuk dalam golongan semaya. Sini dua, sama ada tak semaya langsung ataupun semaya dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tak termasuk dalam kategori orang semaya. Makna neraka Sakar ni termasuk apa dia orang masuk dia tu pertama sekali ialah orang tak jaga semaya dia ataupun semaya dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula ni masuk tajuk kita ialah walam nakunu nut'imul miskin. Yang kedua pula kata dia, kita cek sama-sama, dia kata antara puncak kadar kita ni tak bagi makanan kepada orang miskin. Boleh jadi dia benci kepada orang miskin, boleh jadi dia hina orang miskin, dan siapa perikat melapar orang miskin dan sebagainya. Ini boleh jadi di antara sifat ataupun di antara perangai ataupun di antara masalah kita yang buat kita ni masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa gitu tuan-tuan semua dalam ayat ni gambaran kepada kita bahawa tak cakna kita golongan miskin ni. Siapa perikat apa dia ni, kita bawa di situ sebenarnya. Bukan duduk tepi-tepi jalan duduk, tapi Allah Ta'ala letak dalam satu neraka dipanggil neraka Sakar. Itulah besar tuan-tuan semua, makna cakna pada orang miskin ni satu benda yang diminta supaya cakna lebih sebenarnya. Sebab tu ada riwayat yang mengatakan Nabi kadang-kadang dalam riwayat dan kehidupan kita bermasyarakat lah, Nabi kadang-kadang Nabi marah orang yang hidup keadaan makan kenyang ke apa semua, tiba-tiba jiran makan miskin tak makan gapo satu ni, satu benda bukan daripada ajaran kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bak semaya bak lain, bak batu lain, dan kita harap mana kita bantu tu dia dengan ikhlas kita ke apa semua boleh jadi dia berubah hidup dia dan sebagainya lah. Tak apa boleh follow kita bak semaya tu, kita kira bak semaya ni bak ni pula dulu bak berlaku, dan kita harap begitu betul. Kadang-kadang dengan sebab niat molek kita ni kadang-kadang boleh buat perubahan juga kepada orang lain. Pernah satu masa tu mana kita dengar cerita kan, satu orang tu memang dia ikhlas dia ni, siapa perikat waktu malam dia bagi duit ke orang lain, orang tak layak untuk dapat duit tu.
Malam pertama dia bagi kena ke orang zina, Allah. Malam kedua dia bagi kena kepada orang curi. Malam ketiga kena kepada orang bakhil. Memang di segi Islam memang tak kena dia buat pahala gitu. Dia buat dia. Tapi ni ada malam oleh kerana dia nak jaga hati dia kan. Maka Nabi kata harap-harap dia orang yang terima apa dia duit dia ke apa semua akan berubah kan, akan kembali kepada kebaikan. Kita harap-harap gitulah. Dengan sebab kita buat baik ke dia ke apa semua, dia tengok kita mari semaya semua, kita bagi sumbangan ke dia, harap-harap Allah Taala tahan dalam hati dia lah insya-Allah taala. Tuan-tuan semua, dalam hadis saya sebut tadi Nabi kata kepada laisa minna man bata syab'an wa jaruhu ja'i. Siapa Nabi kata kalau kita duduk dalam masyarakat, Nabi kata apa? Nabi kata bukan daripada perjalanan hidup kami. Nabi kata orang yang hidup dalam keadaan kenyang kemudian dia miskin lapar. Siapa gitu dari segi penilaian dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun kita mari semaya, kita berapa semua, tapi kalau tak cana kepada jiran, kita ni makan KFC semua, kenyang semua kita kadang-kadang. Tak, jiran kita tak boleh makan sikit abuk ni. Dalam Islam satu kesalahan tuan-tuan semua. Siapa Nabi berikan, Nabi kata bukan, orang lagu ni bukan ikut perjalanan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan semua, kita ingat satu lagi dalam hadis sebut, sebenarnya orang miskin di antara punca kepada kemenangan, punca kepada rezeki yang Allah Taala akan bagi kita. Sebab itulah hadis Nabi kata hal tunsuruna wa turzakuna illa bi du'afaikum. Kamu akan diberi kemenangan, kamu akan diberi rezeki oleh Allah Taala dengan sebab orang-orang miskin di kalangan kamu. Okay, sebab itulah makna orang miskin kadang-kadang tu kalau dia ikhlas semua dia lebih daripada orang lain kadang-kadang. Sebab itulah kita jaga dia dengan sebab dia ni doa dia dekat dengan Tuhan ke apa semua, Allah Taala akan bagi kemudahan kepada kita. Sebab tu cuba tengok tuan-tuan semua, orang yang bela orang miskin. Cuba tengok dalam sejarah, orang bela orang miskin, orang bela apa dia ni anak yatim ke apa semua, tak miskin dia orang kadang-kadang. Kadang-kadang kehidupan dia lebih hebat daripada orang lain. Kan? Sebab apa? Sebab dia cakna kepada golongan yang istimewa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut tuan-tuan semua, Nabi ni cakna tak caknanya kepada orang miskin bukan sekadar doa lah, bukan sekadar arahan, tapi dalam kehidupan Nabi gitu tuan-tuan semua. Mengikut riwayat mengatakan satu orang puan tu, orang puan miskin sakit. Nabi selalu pergi ziarah dia. Kemudian Nabi pesan dia, Nabi kata idza matat fa'adhinuni. Nabi kata Nabi perempuan ni pada masa Nabi SAW dia orang miskin. Dan sebenarnya tuan-tuan semua, wujud orang miskin masyarakat ni sebenarnya satu benda pulangan besar kepada kita. Kita boleh buat pahala. Kalau ke mana? Kalau tak ada orang miskin, buat pahala ke mana? Nak bagi rezeki, nak bagi sumbangan ke apa, nak bagi kepada siapa? Sebab itulah kewujudan orang-orang macam ni masyarakat sebenarnya beri keuntungan kepada orang kaya, beri keuntungan kepada orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia boleh infak, dia boleh tolong. Itu ruang-ruang untuk dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut riwayat mengatakan Nabi ni satu masa, Nabi ni ada satu orang imra'atun miskinatun, satu orang puan sakit, orang miskin pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cakna tak cakna, Nabi dikatakan Nabi ziarah dia semua tuan-tuan semua. Cuma Nabi pesan satu benda, Nabi kata idza matat fa'adhinuni. Kalau perempuan ni mati, kamu kena bagi tahu kepada aku lagu-lagu mana pun. Nabi kata, Nabi pesan. Pak setengah orang kadang-kadang kalau orang miskin ke apa semua tak cerita ke bos besar tu, kalau ke mana kan tak cerita kepada nama teri tu, atau tak cerita kepada DO ke apa, tak cerita ke memang takut menyusahkan dia. Tapi Nabi awal Nabi kata kalau dia mati tak kedai perempuan yang mati, Nabi kata tolong maklum kepada aku, maklumat tentang kematian dia. Tiba-tiba tuan-tuan semua macam saya sebut tadi, sahabat-sahabat ni bimbang apa ni malah ganggu Nabi. Tak kedai Allah Taala perempuan yang mati waktu malam. Apabila mati ni munggu Nabi ni kerja banyak. Rasul kan kalau ke mana kan, sahabat-sahabat kalau boleh tak sedih nak ganggu. Hak benda boleh buat sendiri tu apa dia ni buat lagi tu lebih kurang. Dalam peristiwa ni tuan-tuan semua, ikut riwayat mengatakan apabila perempuan yang mati, sahabat-sahabat ni pakai urus jenazah pada waktu malam tu, tak bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba esok ke tu Nabi tahu tentang kematian dia. Nabi kata apa tak bagi tahu dia juga apa semua. Dia orang sebutlah sebenarnya tak sih nak ganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali Nabi kata mana kubur dia, tolong bagi tahu mana kubur dia. Maka Nabi pergi dengan beberapa sahabat, Nabi bersah, Nabi semayas situ. Nak cerita bagaimana tu semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakna ataupun apa dia ni interaksi atau muamalah dengan orang miskin siapa-siapa gitu sekali. Okay. Kemudian kita tengok lagi satu budaya di kalangan sahabat lah, masalah miskin. Contohnya Abdullah bin Umar.
Mikul riwayat mengatakan, riwayat sahih mengatakan, kana la ya'kulu hatta yu'ta bimiskinin ya'kulu ma'ahu. Kalau kita tengok dari segi kehidupan satu orang sahabat Abdullah bin Umar, yang kita dengar semua hadis-hadis dia ke apa semua ni, ada yang diriwayat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, kata dia, riwayat mengatakan dia tidak akan makan sehingga buat orang miskin makan sekali dengan dia. Sebab dia faham tu terus kembali kepada hadis kita sebut tadi lah, Rasulullah SAW memang siapa cakna sangat apa kepada orang miskin, dan budaya ni lah yang dia diteruskan oleh para sahabat radhiyallahu taala. Itulah tuan-tuan semua di antara wasiat yang pertama, yang kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat kepada kita pada hari ini ialah supaya kita cakna ataupun kita sayang kepada orang miskin ni. Tak. Kemudian yang ketiga pula ialah wa awsani an asila rahimi. Kan? Yang wasiat yang ketiga ialah supaya apa dia ni sambung silaturahim. Dah hadis ni banyak kita dah baca semua dah masalah silaturahim ni. Dalam Islam tu semua silaturahim ni memang besar sangat nilai lah. Waktu saya ada gini kekuatan jadi satu benda yang boleh menghidupkan balik suasana ni pada masa di dunia sekarang ni. Dunia sekarang ni kadang-kadang tak pergi mari dah, kadang-kadang waris-waris, kadang anak dara pun tak ingat, anak dara pun kadang-kadang tak mesra dan sebagainya. Bukan sekadar tak mesra, kadang-kadang siapa perikat bal kan, antara bal kerana harta dan sebagainya. Mana kita dengar semua lah, adik-beradik juga pun sebalah dengan sebab harta. Mu ayah ada lagi tak ada gapo lagi, dan apabila mu ayah ada dah mula dah putus hubungan silaturahim dan sebagainya. Tuan-tuan semua, Nabi pesan ni sebab besar sangat sebenarnya silaturahim ni. Kalau kita tengok dari segi hadis-hadis, dari segi kelebihan, orang-orang yang jaga silaturahim ni banyak bentuk yang dia boleh buat lah. Dia bagi hadiah, dia berhubung, banyak cara lah kita boleh buat. Dan kata jauh tak nak pergi lagi, kita belum telefon. Kalau ni kemudahan banyak, boleh telefon, tanya khabar apa semua. Itu pun sebahagian daripada kita nak sambung silaturahim. Kan? Dan mula ni alasan banyak, ya Allah saya jauh dah apa semua. Orang dulu kadang-kadang tak nak bunyi apa satu. Kadang-kadang orang dulu pergi ngabah, buat anak-anak ke jalan muarih dah. Pergi ngabah. Siapa tu orang dulu kadang mesra sangat di kalangan anak-anak. Lah ni budaya ni tak ada. Kadang-kadang kita ziarah buat waris pun anak duduk rumah kita, duduk main rumah, duduk main internet rumah kita dengan bini yalah, gitu yalah. Tapi budaya nak berhubung ni kadang-kadang satu benda yang apa dia ni, dunia lah ni satu benda yang kadang-kadang masalah lah. Sebab itulah tuan-tuan semua boleh kita dengar hadis gini kekurangannya, jadi rongak kita lah kita apa dia ni nak jaga hubungan silaturahim ini. Dalam satu riwayat nak cerita, saya nak sebut beberapa perkara lah tentang kelebihan apa dia ni mulianya orang yang hidup dia jaga barang-barang gini ataupun jaga kita menjaga silaturahim. Yang pertama sekali kata dalam riwayat mengatakan dia adalah sebab pada masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebarang ni tuan-tuan semua. Masuk syurga Tuhan ni kadang-kadang bukan dengan semaya saja. Bahkan amalan kita hubung silaturahim juga adalah sebahagian daripada ada amalan yang boleh bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan orang ni kata tu iman ni kata dak, ini adalah satu kenyataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang sahabat tuan-tuan semua kerja pun Nabi. Ya Rasulullah kata akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah kata dia ceritalah kepada kami amalan yang kami buat boleh membawa kami pada syurga. Sahabat ni gitu dia minta amalan gapo dia nak tu ya. Kita lah ni nak kaya gitu ya, kita lah ni nak makan lah ya. Ada saya jumpa satu orang tu kerja pun dia minta menang kita nak makan lah, minta doa nak makan lah ayat-ayat gitu ya. Ya sahabat Nabi ni tuan-tuan semua, apabila dia doa gapo minta gapo Nabi dia minta masa depan yang penghujung dia tu. Sama ada syurga ataupun redha Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan semua, dia jumpa Nabi dia kata akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah ceritalah kepada kamu hamba ni amalan gapo yang kamu buat yang boleh bawa kamu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara banyak-banyak amalan yang Nabi sebut, Nabi kata wa tasilur rahim. Antara amalan yang boleh bawa kamu syurga adalah amalan kamu hubung silaturahim. Sebab itulah tuan-tuan semua, itulah kita rasa jangan rasa berat lah. Okay? Kita rasa banyak perkara tuan-tuan semua, maknanya antara kemuncak gitulah. Orang yang boleh mujahadah, boleh usaha untuk nak bina hubungan silaturahim ni sampai kemuncak, Nabi kata dia adalah amalan yang boleh bawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula tuan-tuan semua, silaturahim ni kata Nabi SAW, sebab tu Nabi pesan sangatnya, sebab dia adalah alamat kepada orang beriman.
Alamat orang berimeh ni dia bukan hanya sekadar mulut ya, hamba ni berimeh. Ramau boleh kecek kata hamba ni gini pun Islam hamba ni kalau ke mana dah. Walaupun semayat tak tapi hamba ni muslim kata hari kata dia gitu. Sebenarnya apabila seorang itu muslim tu atau berimeh dia ada alamat dia. Sebab tu tak suruh nak kenyataan saja tak kan, tak suruh hamba berimeh. Di sana ada dia panggil ciri-ciri apa dia ni tanda-tanda orang berimeh kepada Allah Taala dan berimeh pada hari akhirat. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaslir rahimah. Nabi kata siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mana di antara ciri-ciri, tanda-tanda ataupun alamat orang itu benar-benar beriman kepada Allah Taala dan beriman pada hari akhirat, antara perangai dia adalah falyaslir rahimah, dia hubung silaturahim. Itulah tuan-tuan semua cerita yang besarnya bagai-bagai gitu. Kemudian yang ketiga pula tuan-tuan semua, antara kelebihan orang yang jaga hubungan silaturahim ni, Allah Taala akan apa dia ni akan bagi keberkatan dalam kehidupan dia. Umur dia berkat, rezeki dia pun berkat juga. Umur berkat ni apa dia tuan-tuan? Berkat umur ni maknanya umur kita boleh isi dengan benda-benda molek, itu panggil berkat. Ada setengah orang kadang-kadang satu hari duduk kedai kopi tak ada apa satu. Tengok-tengok cek sehari tegak tak ada apa satu dia boleh buat. Okay, berkat umur ni maknanya setiap detik tu Allah Ta'ala mudah dia untuk buat kebajikan. Itu kita panggil unsur keberkatan dalam kehidupan kita. Sebab tu ulama-ulama kadang-kadang tuan-tuan semua dia hidup dia tengok ada semua dia boleh buat. Masa tu dia ngaji, masa tu dia ngajar, masa tu dia tolong orang. Ini semua adalah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana keberkatan hidup, kemudian rezeki murah ni tuan-tuan semua dia boleh capai melalui kita buat hubungan silaturahim. Hadis Nabi kata ni, ada hadis sebut ni, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yumsa'u lahu fi atharihi falyaslir rahimah. Nabi kata siapa-siapa yang nak supaya Allah Ta'ala bagi rezeki ke dia, semua orang dia pakai nak belaka rezeki ni, kalau tak ada dunia nak minta doa sikit lama rezeki kan. Ini tuan-tuan semua antara amalan murah rezeki ni. Nabi kata siapa-siapa yang nak supaya rezeki dia dimurahkan, kemudian keberkatan hidup, falyasir rahimah. Nabi kata di antara amalan tip dia adalah dia kena hubung silaturahim. Cuba tengok ke orang rapat keluarga, kadang-kadang hidup dia tenang nampak, relax nampak. Kalau ke mana? Ya kawan duduk dalam rumah sama tak gaul dengan orang, nampak masalah hidup kadang-kadang. Kawan-kawan ni mesra dengan keluarga, mesra dengan anak-anak ke, tengok hidup dia walaupun dia miskin, tapi nampak hidup dia memang sihat ke apa semua kan. Sihat ni sebahagian daripada rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan bukan saya kata ni, ini adalah satu kenyataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jaga hubungan silaturahim ni kata Nabi adalah punca kepada rezeki murah, kemudian keberkatan dalam kehidupan dia. Kemudian yang berikut tuan-tuan semua yang terakhir saya sebut sini ialah sebenarnya banyak kalau kita baca hadis-hadis Nabi tentang kelebihan jaga hubungan silaturahim ni. Antara yang terakhir saya nak sebut sini ialah Allah Ta'ala mati dalam keadaan husnul khatimah, kita panggil. Kita adalah doa kita doa semua apa dia ni, waqtim lana bi husnul khatimah, ya Allah apa dia ni akhirlah hidup kita dengan husnul khatimah. Kalau mengikut riwayat mengatakan tuan-tuan semua, Nabi kata siapa-siapa yang nak supaya dia Allah Ta'ala selamat daripada mati tak molek. Tak. Man sarrahu ay yadfa anhu mitatas su'i, di antaranya falyasir rahimah. Nabi kata siapa-siapa yang nak supaya Allah Ta'ala selamat dia daripada mati tak comel. Ni kemuncak hidup sebenarnya tuan-tuan semua. Allah Ta'ala akan nilai hidup kita di pengakhir lah sebenarnya. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa dia? Nabi kata innamal a'mal bil khawatim. Dah akhir tu adalah tempat Allah Ta'ala nilai sebenarnya. Macam orang main bola lah, sumak 20 gol, kalau gol lawan akhir-akhir sumak 21 gol, benih gol lawan juga. Dah tengok di segi pengakhiran hidup. Yang kedua, pengakhiran hidup tuan-tuan semua, kita nak mati ni sebenarnya adalah sebagai rumusan kepada kehidupan kita sebenarnya. Sebab itulah dalam riwayat yang mengatakan siapa-siapa nak selamat diri dia daripada mati tak comel, Nabi kata falyasil rahimah, maka hubungilah silaturahim. Itulah tuan-tuan semua di antara kelebihan yang saya boleh cerita pada pagi ini, dan kita harap insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala pada beri kekuatan kepada kita lah.
Cuma tuan-tuan semua, di antara benda bahaya sekali ialah silaturahim ni. Kalau tak berlaku dalam kehidupan kita, balah gapo semua tu di antara punca Allah SWT tak keterima doa kita. Ada riwayat mengatakan di antara doa yang Allah Taala tak terima ialah al-akhwan mutasari'an, iaitu orang yang balah, anak-anak balah ataupun adik-adik balah. Itulah tuan-tuan semua ceritanya bahayanya silaturahim ni. Kalau tak jaga molek, maka itulah apa dia ni permasalahan akan berlaku. Sebab itulah kalau kita balah kita kembali semula lah tuan-tuan semua. Kadang-kadang kita gitulah, kita ngalah tak apa. Kayak kita tak usah jadi seorang kawal ke mana apa kawal tak maaf dia kata kan. Itu bukan cara Islam gitu. Kita ngalah sebab kita nak benda lebih pada itu lagi. Sebab itulah kita apabila kita bincang bab salah ni atau bab balah ni, Rasulullah kata kan, orang yang paling molek sekali balah ni orang mula-mula tegur. Kan? Sebab dia faham mana tegur ni ataupun baik ni adalah satu nikmat besar yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia kau Melayu dia faham lagu-lagu pula dia kata kalah. Kan kawan tu duk soh dia kena kopi kawan menen hari ni. Bapanya dia tegur kawan dulu kata dia. Kalau ke mana kan ada kita dengar kan? Oh kawan menen hari ni. Bapanya oh dia tegur kawan dulu kata dia. Dia tak khabar kawan tu benarnya di segi Islam kalau ke mana. Dia ni telah satu peribadi telah dikuasai oleh syaitan. Sebab itulah tuan-tuan semua, walaupun kita boleh kerana besarnya barang-barang gini, kalau kita ada kira sebelum ni apa kita baik mulalah. Ya kita cubalah apa dia ni. Hatta Nabi kata wa in adbarat, dalam hadis ni sambungnya, sambunglah silaturahim sekalipun dia berpaling daripada kita. Dia tak sebaik kita baik dengan dia. Dalam hadis sebut ni sambungnya daripada wasiat ni Nabi kata sambunglah silaturahim wa in adbarat, sekalipun dia ni paling, dia tak selesai kita hubunglah. Kan? Dia tak selesai dia punya pasal. Yang penting kita melaksanakan perintah atau wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat yang ketiga pula tuan-tuan semua ialah wa ausani alla akhafa fillahi laumata laim. Wasiat yang keempat yang keempat dah. Maknanya wasiat supaya aku jangan takut dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun celaan orang yang mencela. Kita kadang-kadang nak buat perintah Tuhan ni orang banyak kecek, kadang-kadang ada kata apa semua kan. Dia tak kira dah. Kan? Oh kadang-kadang ada kata teruk orang lain ni, kadang-kadang ada kata dia. Kan? Kita nak buat perintah Tuhan, kadang ada celaan yang berbagai-bagai. Tapi orang ni tuan-tuan semua dia sanggup apa dia ni, tak kira celaan mencela apa semua, asalkan benda tu perintah Tuhan, walaupun kata apa dia tak kira. Tambah-tambah ni kadang-kadang melampau lah dia kata orang ni kan. Dia kata melampau lah gabu. Dia tak kira bagi orang Muslim. Nabi kata kalau boleh jangan dia ikut area orang. Dalam kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jangan takut kepada celaan orang yang mencela. Banyak dunia ni kan, sama ada pergi kat kampung kita ajak ke masjid, kadang-kadang dia kata kan apa dia cakap aku, dia kata dia kubur dan lain-lain kan, dia kata gitu, kubur lain-lain dia kata. Saya kata gitu tak apa, kita tak lain kubur dia gitu kalau ke mana. Tak, kadang-kadang kecek pelik-pelik kadang-kadang tu. Mana kita kalau kita tak sabar, celak again kadang-kadang berhentilah kita, tak usah lah. Tapi bagi orang Islam dia tidak akan takut, dia tidak akan putus asa dalam menegakkan kebenaran walaupun dapat celaan daripada orang lain sekalipun. Tuan-tuan semua, syaitan ni banyak, syaitan berupa manusia lah. Kita nak ajak main ngaji, kita nak ajak main mengajar, kadang-kadang popek kadang-kadang berlaku macam tu. Ya tambah-tambah lah ni pula masuk WhatsApp lah, masuk dalam Facebook lah apa semua, dia cela kita dan sebagainya. Nah, sebab itulah tuan-tuan semua, bagi orang Islam ni dia tidak akan takut gapo saja benda tu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan takut walaupun orang kata gapo dia. Ini antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu lagi Nabi kata antara pesanan Nabi ialah wa awsani an aqula al-haqq wa in kana murran. Antara pesan yang berikut pula kita menyatakan kebenaran sekalipun pahit macam mana sekalipun. Ada segala kebenaran kadang-kadang pahit bagi orang yang jahat kalau ke mana. Orang jahat, orang curi, kita sebut dia yang curi pahit sebenarnya bagi dia kalau ke mana kan. Apatah lagi orang pemerintah yang zalim. Sebab tu kita cuba tengok tuan-tuan semua. Nabi kata antara orang paling comel Nabi kata ialah afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik apa yang jihad ialah menyatakan kebenaran kepada kerajaan yang zalim. Pahit bagai itu kalau ke mana, tapi oleh kerana bagai itu bagai benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sanggup kata walaupun benda itu pahit dalam kehidupan dia sekalipun.
Sebab tu sebenarnya ulama-ulama dulu kadang-kadang tuan-tuan semua di Mesir ramai sekali ada penjara ulama-ulama. Bukan seorang dua, ratus atau ribu yang masuk penjara kerana menyatakan kebenaran di hadapan kerajaan yang zalim. Sebab orang Islam ni tuan-tuan semua, dia tak ingat barang tak molek, dia kena tegur, dia bukan jenis redha gitu. Kita boleh bukan jenis redha, bukan sokong jahat dak. Kita kezaliman ke apa, kita tak minta disupport sebenarnya. Duduk dia pun tak boleh orang zalim. Sebab dia jadi zalim ni kita memang takut jadi kerana sebab kita. Macam Firaun kan, Tuhan azab Firaun ni, Tuhan azab Firaun bukan Firaun seorang dak, tentera dia pun diazab oleh Allah Taala. Sebab tak jadi Firaun kalau tak ada tentera pada mana. Firaun dia takut juga kalau tak ada tentera dia. Betul orang jahat ni tuan-tuan. Kalau kita pakat support dia khobsah menyebabkan pemahajaran raja dia. Sebab tu kita tak dibenarkan apa dia ni, redha dengan perbuatan dia dan kita diajar menyatakan kebenaran walaupun pahit macam mana sekalipun. Cuba tengok Imam Ahmad radhiyallahu taala. Tuan-tuan, Imam Ahmad ni masuk penjara. Imam Pak ni saya dah sebut seumur. Imam Abu Hanifah pernah masuk penjara. Berlawan dengan sebut dia bukan sebut benda-benda molek kepada kerajaan yang zalim pada masa tu. Imam Abu Hanifah, Imam Pak ni kena uji berlaku. Abu Hanifah dimasuk dalam penjara. Imam Malik dikatok dengan apa dia ni dengan rotai. Kemudian siapa Imam Syafi'i pun digata, dia erik daripada jauh dia erik dia. Digata. Kemudian Imam Ahmad di penjara dan dia diseksa dalam apa ni? Dalam penjara tuan-tuan semua. Kan? Kalau lah ni pula orang bunuh kadang-kadang. Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala dibunuh. Ya, sebab apa? Sebab menyatakan kebenaran. Sebab tu Nabi SAW ajar dalam hadis tuan-tuan semua, kita walaupun pahit macam mana sekalipun, kita kena sebut barang-barang molek ni. Kan? Kita kira mudah-mudahan anak-anak kita lah. Ada setengah orang kadang-kadang takut pada anak. Tak boleh sebut ni kadang-kadang benda jadi masalah. Anak tak semaya pun tak apa. Nak kejut anak apa dia nak semaya subuh bimbang. Kan, takut anak kata begitu, takut anak buana lah apa semua. Tak ada tegur, kalau saya takut lari daripada rumah lah. Banyak kadang-kadang syaitan kan kita dan sebagainya. Sebab itulah kita tuan-tuan semua, Nabi pesan sangat dalam hadis ni. Nabi katalah kebenaran sekali pahit macam mana sekalipun. Ini tuan-tuan semua di antara amalan ulama-ulama dulu kan, apabila dia berdepan dengan penguasa yang jahat, penguasa yang zalim, dia sanggup lagu-lagu mana pun. Yang penting dia boleh sampai kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wasiat terakhir sekali tuan-tuan semua ni kita boleh buat berlaku sebenarnya. Wa awsani an uksira min la haula wala quwata illa billah. Wasiat yang terakhir Nabi kata, perbanyakkanlah sebut la haula wala quwata illa billah. Kan? Perbanyakkanlah sebut, Nabi kata la haula wala quwata illa billah. Mudah ya barang ni tapi besar nilai tuan-tuan semua. La haula wala quwata illa billah ni satu ucapan yang kita tunduk segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita rasa tidak ada yang boleh tolong kita, tak ada yang boleh halang kita daripada kejahatan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita panggil la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada hadis-hadis lain lah, dalam hadis ni Nabi kata apa dia? Sebab apa perbanyakkan? Fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Sebab kalimah la ilaha illallah dia adalah satu perkara bernilai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kata di antara amalan yang bernilai, ucapan yang bernilai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ucapan la haula wala quwata illa billah. Okay. Tentu semua kalau kita perhati kepada hadis-hadis lain lah. Kan, nak ceritanya besarnya la haula wala quwata illa billah ni. Cuma orang Melayu la haula wala quwata illa billah mai kilak dak. Dia marilah dia kata. Mai kilak tak la haula wala quwata illa billah. Sebenarnya lah hadis ni tak sebut kilak gapo ni. Dia kita kena banyak walaupun kilak tak kilak pun. Ya, tak tahu dia ambil mana, wallahu a'lam. Saya pun tak tahu dia ambil mana. Orang Melayu kita bangkang mai kilak tu, mari selalu tu. La haula wala quwata illa billah. Kejut bukan berapa tak tahu Allah. Tapi yang penting saya nak sebut sini maknanya la haula wala quwata illa ni bukan baca untuk kilak sajalah. Kita baca semua. Nabi kata pun banyakkan baca la haula wala quwata illa billah sebab dia satu benda yang sangat bernilai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam hadis lain Nabi kata apa dia? Maknanya sebaik-baik kalam. Nabi kata di sana ada 4 kalimah sebaik-baik kan. Pertama la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini di antara apa dia ni kalimah yang paling baik yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lepas tu lah kita kadang-kadang yang masa duduk saja ke apa banyaklah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Macam saya sebut tadi kadang-kadang benda begini tak mari, kadang-kadang banding dengan nyanyi, dengan nasyid ke apa semua kan. Sebab tu lah kita dalam menyasak sebut nama Tuhan, kita kena minta kekuatan daripada Tuhan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukri. Minta Allah Ta'ala tolong kita supaya kita boleh ingat Tuhan ni. Kan? Kalam kita ataupun lidah kita basah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat lain mengatakan la haula wala quwata illa billah, ni satu pintu daripada pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Mana orang nak masuk pintu syurga ni ada satu pintu ni, pintu la haula wala quwata illa billah. Satu riwayat Nabi kata ala adulluka ala babin min abwabil jannah. Nabi kata menok kalau aku nak tunjuk kepada kamu satu pintu daripada pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sebut, Nabi kata banyaklah la haula wala quwata illa billah. Dan akhir sekali tuan-tuan semua, la haula wala quwata illa ni selamat daripada syaitan lah. Sebab tu apabila kita keluar daripada rumah kan, antara amalan yang diajak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Sebab tu riwayat mengatakan siapa-siapa yang keluar daripada rumah kemudian dia baca doa ni, Allah Ta'ala akan selamat dia daripada syaitan, dan gapo yang dia nak Allah Ta'ala permudahkan untuk dia dapat. Itulah tuan-tuan semua antara benda-benda kecil yang sebenarnya tapi tak jadi amalan kita. Cuma lah ni kita mikir, boleh kita faham ada gini, sama-samalah kita apa dia ni jadikan budaya hidup kita lah. Perbanyakkan sebut la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Itulah tuan-tuan semua di antara benda yang kita boleh belajar pada pagi ini, beberapa wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali kepada saya sebut tadilah, apabila sebut wasiat ni bagi penting. Bagi pakat nak dengar belaka kalau ke mana kan, kita sebut wasiat ni. Maka ini antara kepentingan atau benda penting yang Nabi ajar kita pada hari ini. Dari 3 perkara ni sama-samalah kita doa moga-moga kita apa dia dapat menyambut apa dia ni dan melakukan wasiat yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Zar dan kepada kita semualah. Moga-moga kita dapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Setakat untuk pagi ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.